Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy Safar dari kelas TPM 1A. Bersama 4 rakan saya lain akan membentangkan mengenai perpaduan Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia mempunyai 3 kaum majoriti, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kaum ini berkongsi satu tanah air, satu Malaysia untuk menjalani kehidupan harian mereka seharian. Baiklah, saya mulakan dengan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk penyatu paduan kaum. Langkah pertama yang boleh lakukan ialah aktiviti dan sukan. Aktiviti dan sukan mempunyai simbol kesihatan, namun bukan sahaja simbol kesihatan daripada jasmani dan rohani, namun simbol kesepaduan antara kaum sendiri. Misalnya, apabila berlaku perlawanan bola sepak, pemain dan penyokong mempunyai satu ikatan yang sangat erat. Mewujudkan perpaduan kaum ialah pemain sendiri terdiri daripada kaum yang berlainan dan juga penyokong juga, dan mereka juga sanggup turun padang dan pergi ke luar negara untuk menyokong pemain-pemain mereka. Ini mewujudkan satu semangat patriotik yang sangat tinggi. Kemudian, langkah yang kedua ialah rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Dalam rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, menunjukkan bahawa rakyat Malaysia itu perlu ada sifat-sifat atau nilai murni yang ada dalam diri. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang terikat dengan perlembagaan rukun negara, saya seharusnya menjaga tingkah laku dan perbuatan untuk tidak mencetuskan pergolakan dan menjaga sensitiviti antara kaum lain. Saya tak boleh mengejek mereka, tak boleh mengungkit kisah silam mereka, kisah silam kaum mereka yang datangnya dari mana. Itu tidak seharusnya dilontarkan kepada mereka kerana mereka sebagai penduduk Malaysia yang sah sekarang. Dan juga bahasa dan komunikasi. Bahasa yang pengantar yang digunakan di Malaysia ialah bahasa Malaysia. Disebabkan penerapan bahasa Tamil dan bahasa Cina yang dididik oleh kaum Cina dan India daripada kecil, menyukarkan penduduk bangsa Melayu untuk berkomunikasi dengan mereka. Malah mereka menggunakan medium bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua mereka selepas bahasa pengantar Cina, iaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil sendiri. Ini menimbulkan masalah, menyebabkan persefahaman. Hal ini boleh menyebabkan perselisihan faham antara kaum-kaum ini. Assalamualaikum. Nama saya adalah Cik Aimin Syamimi binti Jamazuki. Nombor metrik saya adalah 10 DPM 20F 1003. Saya ingin menerangkan langkah-langkah yang boleh menyatu padukan kaum dengan lebih lanjut. Selain itu, langkah yang ketiga ialah institusi-institusi pendidikan perlulah bertanggungjawab menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberikan kerja-kerja secara berkumpulan. Dalam konteks ini, guru-guru perlulah membahagikan pelajar secara berkumpulan untuk melaksanakan projek-projek sekolah seperti persembahan maklumat, kajian sains dan sambutan-sambutan di sekolah. Guru-guru haruslah membahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar yang berlainan kaum dan bukannya sesama kaum sahaja. Di samping itu, guru-guru tidak boleh mencetuskan isu-isu sensitif seperti mengagung-agungkan warisan budaya kaum sendiri dan memperlekehkan budaya kaum lain. Pelajar-pelajar dan guru-guru perlulah bekerjasama bagai dengan tebing demi menzahirkan semangat perpaduan di peringkat sekolah. Langkah yang terakhir ialah rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Dalam keadaan tersebut, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dia rebuhnya. Anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa, dan ibu bapa juga disarankan membawa anak-anak mengunjungi rumah jiran semasa hari lebaran ataupun perayaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatin Izzati binti Muhammad Fauzi. Nombor metrik 10 DPM 20F 1011. Di sini saya ingin menjawab persoalan bagaimanakah
penggunaan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Caranya adalah dengan penggunaan bahasa Melayu haruslah digunakan di dalam urusan yang melibatkan urusan perundangan dan perdagangan. Contohnya, urusan perniagaan, tidak kiralah sama ada perniagaan tersebut dibuka oleh masyarakat Melayu, Cina atau India, perlulah dijalankan dalam bentuk komunikasi dalam bahasa Melayu di antara penjual dan pembeli. Hal ini adalah untuk menambah nilai kepada nilai bahasa Melayu itu sendiri dan supaya dapat difahami oleh semua kaum dan bangsa di Malaysia. Seperti yang semua tahu, di Malaysia terdapat banyak kaum. Assalamualaikum tuan, nama saya Syujairah Amira binti Syed Ibrahim. Saya dari DPM 1A. Hari ini saya nak membentangkan bagaimanakah bahasa Melayu boleh dijadikan bahasa perpaduan antara kaum. Bahasa Melayu boleh dijadikan bahasa perpaduan antara kaum iaitu melalui pendidikan. Bahasa Melayu diajar sebagai mata pelajaran yang wajib dibelajar dan dijadikan sebagai bahasa penghantar utama bagi semua peringkat pendidikan. Bahasa Melayu juga adalah mata pelajaran yang wajib lulus oleh pelajar SPM. Bahasa Melayu juga adalah bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu juga lebih selesa dituturkan oleh guru untuk memberi penjelasan kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Anis Adeni binti Fajar. Saya akan memberikan rumusan tentang tajuk perpaduan Malaysia. Perpaduan adalah sesuatu yang penting bagi sesebuah negara. Keamanan dan perpaduan amatlah penting bagi negara yang sedang menuju ke arah kemajuan. Malaysia yang merupakan negara yang aman damai dengan rakyatnya yang hidup bersatu padu dapat mengekalkan keamanan apabila rakyat daripada pelbagai kaum bekerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain. Justru itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersyukur dengan keamanan dan keharmonian yang berjaya dikecapi, sehingga membolehkan kita duduk bersama-sama dan berbincang tanpa mengira perbezaan antara satu sama lain. Persefahaman yang telah berjaya dicapai ini haruslah dikekalkan agar tidak menimbulkan rasa curiga antara kaum lain. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mempunyai rasa bertanggungjawab untuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum yang berbilang bangsa kerana kita duduk di bawah satu komuniti. Perpaduan dan keharmonian ini haruslah dikekalkan agar generasi akan datang dapat menikmati manfaatnya. Sekian, terima kasih.